Assalamualaikum, selamat kembali ke rancangan Traction Drive. Hari ini kita nak cerita asal-usul Toyota Vios, Toyota kegemaran anak muda Cina Malaysia. Vios generasi pertama dikeluarkan pada tahun 2002. Tu mula dia lah. Dan pengakhiran dia dekat Taiwan berakhir pada tahun 2004 boleh. Walaupun dah keluar Vios generasi Toyota Belta tu lah, generasi yang kedua. Di Malaysia dia hanya ditawarkan dengan varian enjin 1.5 1NZ FE. Enjin ni ada VVTi lah untuk maksimumkan penjimatan minyak. Selagi mana boleh jimat dah minyak. Tapi tak adalah bodoh sampai tampal stiker dekat tempat isi minyak tu kan. Dekat penutup minyak tu tak ada tampal stiker. Toyota tak ada buat kerja-kerja bodoh ni. Jadi dia keluarkan kereta pun dah jimat minyak sebenarnya. Vios ni untuk kategori 1.5 dan body segment ni sebenarnya zaman tu dah kira antara yang terjimat lah. Nak bolo pun tak pening kepala lah. Barang dia pun tak benar. Masalah pun jarang-jarang ada masalah. Jadi siapa yang nak beli second hand tahun 2020 ni berbaloi lagi lah sebenarnya. Walaupun usia dia dah hampir-hampir 20 tahun. Kat Thailand, generasi pertama Vios ni ada dikeluarkan varian turbo. Enjinnya adalah enjin 1NZ juga, tapi 1NZ FTE, ada turbo lah. Dan Vios turbo ni hanya ada 600 unit sahaja. Dan dikeluarkan hanya untuk Siam. Jadi Jentoro ni memang amat rare lah. Sebab 600 kat Siam pula tu, kat Jepun pun tak ada. Muntahan kuasa sebanyak 141 kuasa kuda dan tork sebanyak 196 Newton meter. Banyak jugalah. Seterusnya generasi kedua pula, Vios NCP93. Orang Malaysia panggil NCP93 lah. Vios ni ada beberapa nama lah generasi kedua ni. Yang pertama sekali yang kita panggil Vios, tu dah sedia maklum. Kemudian kat Jepun dipanggil Toyota Belta. Dan pasaran-pasaran dunia yang lain ada dipanggil Toyota Yaris. Yaris sedan. Yang hatchback pun dipanggil Yaris. Yang sedan dipanggil Yaris sedan. Kat Malaysia tak panggil Yaris lah. Di Malaysia, Vios ni dilancarkan pada tahun 2007. Dan sejak daripada pelancaran 2007 tu sehingga zaman sekarang ni masih ramai lagi yang guna Vios ni. Dan kita boleh tengok majoriti dia adalah dimiliki oleh orang-orang Cina kat Malaysia ni. Makna kata peminat paling besar adalah dari kelompok bangsa Cina Malaysia lah, bukan China tu lah. China tu lain lah pula dia punya pilihan kan. Di pasaran Malaysia, enjin dia satu-satunya memang eksklusif. Enjin dia adalah 1NZ FE, berkapasiti 1.5 liter. Enjin 4 piston dengan teknologi VVTi atau Variable Valve Timing. Dipacukan pula dengan gearbox 4 speed auto torque converter. Maksud ni tak ada lagi CVT. Lagi pada dan Vios ni sedap juga lah kan. Kalau yang CVT tu ikutlah. Cerita pasal CVT tu bosan lah kan. Vios ni turut dipasang di Malaysia iaitu kilang Toyota kat Shah Alam. Kilang Toyota subsidiary dia ASSB. Dan sejak itu ia menjadi juara jualan sales paling tinggi untuk kereta non-Malaysia. Mana kata kereta buatan luar dengan sales yang paling tinggi. Inilah kereta dia, Toyota Vios NCP93. Varian TRD Sportivo turut diperkenalkan di pasaran Malaysia. TRD adalah maksud Toyota Racing Development. Kira special edition lah. Tapi untuk peningkatan kuasa tak ada apa-apa lah.
hanya makeup luaran eksterior yang berubah. Dia tak macam Vios Turbo tadi. Vios Turbo tadi diubah enjin sekali. Yang ni makeup luar tu. Nampak sporty sikit lah daripada Vios standard gaban, standard pokak badak. Akhir sekali, Vios paling latest, generasi yang paling baru, generasi yang ketiga, dilancarkan dan dijual di Malaysia pada tahun 2003 boleh. Dah 7 tahun dah kat dalam pasaran kita ni lah. 2003 boleh, 2020 dah 7 tahun. Sekejap rasa macam baru keluar. Dah siap ada facelift lagi kan. Tahun bila tu ada facelift? Rasanya 2 tahun sudah kot. Ada keluar facelift untuk generasi yang ketiga ni. Varian yang ada dijual kat Malaysia macam biasalah. Macam Vios yang model sebelum ni, dia ada Vios J, Vios G, Vios E, Vios TRD. TRD tu level yang paling tinggi lah, dengan kekemasan yang lebih luar biasa. Dengan body kit lah, body kit TRD. Pada awal pengeluaran kat Malaysia, enjin yang di-offer adalah enjin 1NZ FE 1.5 dengan transmisi pilihan korang apa yang nak lah, automatic ke manual ke kan. Kemudian pada tahun 2006 boleh, enjin 1NZ FE telah digantikan dengan enjin 2NR FE. Sama juga, enjin dia adalah enjin 1.5, sama seperti enjin yang sebelum ni, tapi baru sikit lah, ada dual VVTi. Dan bermula dengan enjin 2NR FE inilah transmisi CVT atau Continuous Variable Transmission dimasukkan sebagai satu pilihan gearbox. Makna kata auto yang torque converter tu dah habis, dah tamat, diganti pula dengan CVT. Untuk varian facelift tu tidak lagi dipanggil Vios NCP pula, NCP 150, tapi dah dipanggil NSP 151. Makna kata ada perubahan dari segi nombor. Ia adalah untuk menunjukkan atau membezakan antara Vios yang lama dengan yang baru, walaupun dalam satu generasi yang sama, tapi dia ada dua part, iaitu pre-facelift dan facelift. Kedua mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Enjin lain, gearbox pun lain. Dan asal kewujudan Toyota Vios adalah daripada Toyota Tercel. Toyota Tercel merupakan model yang kocik sikit daripada Toyota Corolla. Sama ceritalah dengan Vios dan Corolla Altis. Ada kocik sikit, Altis besar lagi, mahal lagi. Sama cerita, cuma Tercel ni tidak dijual ke Malaysia secara rasmi. Maksud tu yang paling rendah sekali adalah Corolla ACG. Sebelum ACG adalah Corolla KE. Tercel ni tak dijual. Mungkin pasaran Malaysia masa tu tak memerlukan lagi kereta yang lagi kecil daripada Corolla. Tercel ni mula dikeluarkan pada tahun 1978. Berakhir pada tahun 1999, lalu diganti dengan model Toyota Vios. Kalau kat Jepun, selain nama Tercel, ada juga satu varian yang dinamakan Toyota Corsa. Dia sebenarnya kereta yang sama, tapi rupa dia ada beza sikit lah. Macam grill lain, lampu lain sikit, macam tu lah, benda-benda kecil. Dia mengikut kodai. Kat Jepun ni ada sistem kodai, lain kodai, lain barang.
Walaupun kedai Toyota, tapi dia nak lain-lain barang. Dia tak apa-apa nak faham lah sistem tu. Kalau korang boleh ceritalah ke ruangan komen. Jadi sampai di sini sajalah kita punya sembang mengenai asal-usul Toyota Vios. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.